Kita juga kena ingat dalam kita mengecam mereka yang datang karena tekanan kezaliman di negara mereka. Kita lupa 3 juta lebih orang Islam menjadi pelarian di Eropah sekarang. Lebih 1 juta dilindungi di Jerman. Bahkan di Jerman, bila mereka daftar saja sebagai pelarian, diberi pelindungan roti kapadia aur makan, yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian disediakan. Di Sweden, Finland dan sebagainya. Sebab itulah dalam kita mengecam hal pelarian ini, kita kena jaga kategori-kategori pelarian itu. Jangan dianggap kita ini lupa sejarah. Jangan kita dianggap bahawa kita lupa Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Khasnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelarian atau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Perkara yang paling penting kita ditekankan di sini ialah soal sindiket pelarian. Itu yang perlu diperangi. Tak kiralah mana kerajaan. Kerajaan BN kah, kerajaan PH kah, kerajaan Tebuk Atap kah, tak kira. Yang penting mesti diperangi soal sindiket ini. Banyak sindiket-sindiket yang berlaku. Kita lihat pada 25 November, Polis Sabah mengumumkan kejayaan menggagalkan sindiket penipuan data. Januari 2018, Jabatan Imigresen Malaysia mendedahkan kewujudan sindiket menyeluduk warga asing dari Bangladesh dan Indonesia. Bayaran sebanyak 15,000 hingga 20,000. November 2019, Jabatan Imigresen mendedahkan wujudnya dalang daripada orang besar bergelar Datuk memberi permit kerja palsu kepada pendatang asing tanpa izin dengan bayaran RM4,000 hingga RM5,000. Dari contoh-contoh itu yang inilah perlu diperangi. Bagaimana mereka boleh dapat kad pengenalan? Bagaimana mereka boleh terlibat dalam sindiket ini? Kesian kepada pekerja-pekerja asing. Mereka membayar begitu banyak wang kepada majikan atau sindiket di Bangladesh, datang ke Malaysia pula ada pula sindiket di sini. 2 tahun mereka bekerja, setahun wang mereka habis untuk bayar kepala-kepala sindiket ini. 1 tahun sahaja untuk wang poket mereka. Sebab itulah kita kena terus memerangi. Tak kiralah siapa yang memerintah, tapi yang penting kita kena terus bekerja untuk menghapuskan atau mengurangkan peranan sindiket yang mengeksploitasi para pekerja. Saya mohon sikit pandangan. Terima kasih Ketua Raja. Adakah Yang Amat Ketua Raja setuju bahawa dalam kita mengekang pelarian ini, kecaman kepada negara yang menyebabkan konflik itu perlu diteruskan, dikukuhkan, khususnya yang terdekatnya ialah negara Myanmar yang menyebabkan pelarian masuk ke negara kita berduyun-duyun ini. Terima kasih. Masa saya hadir di sidang-sidang itulah setiap kali ucapan saya tidak pernah tinggal masalah Rohingya. Termasuk masa berdepan dengan Amerika, dengan Perancis, England, China dan sebagainya. Memang tekanan perlu diberi untuk mencari penyelesaian. Sebab di mana-mana kezaliman berlaku, kita tidak boleh terima. Seperti juga rakyat Palestin, mereka dipaksa untuk berhijrah. Bukan mereka nak berhijrah, dipaksa menjadi pelarian. Sebab itu kalau kita borong pelarian kita semua tak guna, maka bagaimana dengan pelarian Palestin? Dulunya pelarian Bosnia Herzegovina, pelarian Selatan Sudan. Semuanya itu kita kena lihat konflik itu dan bagaimana kita membantu dan mencari jalan penyelesaian. Saya Yang Berhormat Presiden Parti, saya tambah lagi 10 minit. Terima kasih. Most welcome Abang Mat, silakan. Terima kasih, betul. Terima kasih pengarang. Jadi saya untuk Abang Mat dia khas. Terima kasih. Soal pelarian ini adalah Abang Aziz tak dapat, Abang Mat je dapat. Abang Mat Presiden Parti, Abang Aziz. Silakan. Awak tak habaq tadi. Jadi saya melihat di sini soal ini adalah soal besar yang melanda dunia sekarang ini.
Dan soal pelarian ini dia menjadi-jadi kebelakangan ini apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara perundingan. Kadang-kadang memang senang kita nak baca ayat Quran. Boleh? Ya. Sikit. Nak tanya pendapat Yang Berhormat. Hari itu saya dengar Julutong. Mana Julutong? Julutong pernah berucap. Dia kata, dulu apabila UMNO dengan PAS bawa satu himpunan membela nasib Rohingya di satu stadium di Titi Wangsa, tak silap saya. Julutong kata, kami ini jadi pembela kepada pelarian. Ada yang berhormat setuju dengan dakwah ni yang Julutong buat? Saya tidak tahu niatnya, ayat dasar umum zahirnya itu kita setujulah. Sebab kita, ya. Ya, Berhormat setuju. Bila kita kata kita membela nasib Rohingya tu, bermakna kami membela nasib pelarian. Sedangkan yang Berhormat cakap tadi, bahawa banyak contoh yang dia bagi kalau orang pelarian kerana agama, kita kena beri pembelaan. Contoh Jaafar Talib dengan macam contoh yang Berhormat cakap tadi. Ya, jadi tiba-tiba Julutong kata, kita lah nak membela pelarian. Adakah yang Berhormat bersetuju? Yang Julutong kata membela Rohingya ini, kita membela nasib orang pelarian. Menyusahkan negara kata dia. Itu saja. Saya kita lihat tadi di sudut kategori pelarian itu. Tak ada. Yang Rohingya ni setuju tak setuju? Kita yang Julutong kata kita ni membela pelarian. Ya. Menyusahkan negara. Yang Berhormat Tanjung Karang. Satu je. Setuju ke setuju? Saya Berhormat. Setuju ke tidak dengan pendapat daripada Julutong? Itu saya tanya. Yang Berhormat Tanjung Karang ini bukan mahkamah. Dr. Raja jawab. Masih. Tapi yang pentingnya kita lihat pelarian jenis apa. Kalau pelarian macam Rohingya, mereka rumah mereka dibakar, nyawa mereka diancam, kita kena membela. Sekurang-kurangnya penempatan sementara. Ini kita kena lakukan. Sebab itu, kerja-kerja yang dilakukan oleh kerajaan dulu, saya sambung. Di antaranya, Kok Bazar sebagainya. Dibuat oleh kerajaan sebelum itu. Saya menyambung dan bahkan saya tambahkan peruntukan kepada hospital kita di Kok Bazar. Karena kita melihat ianya penting. Sebab itu kita jangan borong secara umum. Yang penting kita kena tekan di sini sindiket. Bagaimana pelarian dibawa, bagaimana diberi kebenaran, datuk mana yang menyebabkan mereka jadi kaya raya dengan isu pelarian ini, sindiket ini yang perlu ditekankan.